Assalamualaikum dan selamat petang. Kami dari kumpulan 6 membentangkan tajuk kami yaitu Sejarah Pembentukan Masyarakat Majmuk di Malaysia. Saya sendiri Fazli Syahbin Farman, nomor matriks 07DLS 22F2042. Saya Muhammad Azam bin Zulkarnain dengan nomor matriks 07DLS 22F2074. Halo, nama saya Sirajuddin Sarika, nomor matriks 07DLS 22F2014. Nama diberi Syarizal bin Qasim, nomor matriks 07 DLS 22F2008. Oke. Kami akan melakukan pemutaran kami sekarang juga dan dimulakan oleh saya. Oke. Kawan-kawan, masyarakat ini adalah kumpulan manusia yang menetap bersama-sama di suatu tempat dengan mengikut peraturan dan cara tertentu. Majmuk pula terbentuk daripada beberapa bagian yang merupakan kesatuan atau terdiri daripada beberapa etnik. Oke, jadi masyarakat majmuk ini ialah satu kumpulan manusia yang terdiri daripada berbagai rumpun bangsa dalam membentuk satu kesatuan, yaitu kesatuan politik, sosial, ekonomi. Untuk pengetahuan kamu kan, Malaysia hari ini didiami oleh berbagai bangsa, kaum dan etnik dari Perlis hingga ke Sabah. Keperbagaian kaum dan etnik ialah ini wujud keperbagaian budaya, bahasa, agama dan adat bersama. Ada 3 kaum terbesar di tanah Melayu di Malaysia ni, yaitu Melayu, Cina dan India. Majoriti penduduk di Malaysia ni di tanah Melayu ialah Melayu. Hanya sebilangan kecil orang Cina datang ke tanah Melayu sebagai pedagang, manakala orang India bekerja sebagai buruh. Okey, pertama ni masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu ni merupakan masyarakat asal di Malaysia lah, di tanah Melayu. Etnik Melayu terbagi kepada 3, iaitu Melayu Proto, Melayu Neutro dan Melayu Moden. Melayu Proto ni Melayu purba atau Melayu asli. Melayu Jutra, Melayu yang tinggal di lembah Mekong di Vietnam, di kawasan kampung dan dusun. Dan terakhir ni Melayu Moden. Dorang ni masyarakat yang bercampur, berkahwin dengan Melayu Proto dengan Melayu Jutro lah. Yang kedua ada masyarakat Cina. Orang Cina di Malaysia ni kan merupakan kaum yang terbesar kedua lah di Malaysia ni. Malaysia sama Cina ni telah mempunyai hubungan politik dan perdagangan lah di luar. Sebelum datangnya British di Malaysia ni, masyarakat Cina ni bilangannya kecil. Lepas tu mereka ni bekerja sebagai peniaga. Mereka ni berhijrah masuk ke tanah Melayu beramai-ramai apabila pengambilan kuasa oleh British di Pulau Pinang. Masyarakat Cina ni asalnya dari perkampungan Huangho dan Tok Wing. Dan yang ketiga pula masyarakat India. Orang India ni satu kaum yang berketurunan daripada mereka yang berhijrah daripada India semasa pemerintahan British di tanah Melayu. Orang India telah berhijrah ke tanah Melayu sejak tahun 2005. Terusnya terdapat 2 teori masyarakat majmuk mengikut tokoh. Yang pertama, Vernivel 1948 kemukakan konsep masyarakat majmuk dalam kajian dibuat di Indonesia dan Burma. Yang kedua, M.G. Smith menganggapkan masyarakat majmuk mempunyai berbagai budaya, perpecahan sosial dan perselisihan. Terdapat 3 bentuk faktor dalam pembentukan masyarakat majmuk ini, antaranya adalah faktor politik, sosial, ekonomi, kolonial. Faktor ekonomi kolonial ini merupakan perkembangan pesat perusahaan biji timah dan getah pada waktu itu, di mana akibat perkembangan revolusi perindustrian, permintaan tenaga buruh yang semakin tinggi dan dasar British yang menggalakkan kemasukan buruh-buruh India telah menarik minat mereka ke negara ini. Perkembangan ekonomi yang pesat dan pertapakan modal asing di tanah Melayu, terutamanya dalam sektor
perlombongan biji timah telah menarik minat orang Cina ke negara ini dan perusahaan getah di tanah Melayu pada awal abad ke-20 meningkatkan keperluan tenaga buruh. Perkembangan pusat perusahaan biji timah telah menyebabkan kemasukan buruh Cina dari Cina. Untuk faktor ekonomi kolonial seterusnya yaitu kegiatan ekonomi yang berbeza. Orang-orang Cina ini melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi yang berasaskan perlombongan biji timah dan perniagaan. Orang-orang India pula menjadi buruh di ladang getah dan estet. Orang-orang Melayu melibatkan diri dalam sektor pertanian sebagai petani dan nelayan. Bagi faktor sosial, corak penempatan yang berbeza dan mengikut kaum. Orang-orang Cina yang tinggal dan menetap di kawasan itu pada waktu itu berlombong dan kemudiannya berkembang menjadi bandar-bandar utama seperti Ipoh, Taiping, Kuala Lumpur dan Seremban. Orang-orang India pula pada waktu itu tinggal di kawasan ladang getah dan estet yang terpencil daripada orang Melayu dan Cina. Jadi sistem pendidikan antara ketiga-tiga ini juga berbeza dan terpisah antara satu sama lain. Bagi pendidikan aliran Cina hanya untuk orang Cina sajalah, dan buku teks dan guru dibawa dari negara Cina, dari Cina dibawa ke tanah Melayu. Sukatan pelajaran adalah berdasarkan sukatan pelajaran negara Cina, sementara bahasa pengantarnya pula adalah bahasa Mandarin. Kebanyakan sekolah aliran Cina dibina di kawasan Lombok yang kemudiannya menjadi Bangla. Sistem sekolah aliran Tamil pula, sekolah aliran Tamil hanya untuk orang India sajalah. Untuk buku teks dan gurunya dibawa dari India, tanah Melayu. Bahasa Tamil dijadikan sebagai bahasa pengantar. Pendidikan aliran Melayu untuk orang Melayu lah, untuk orang Melayu, dan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar. Dan guru-guru juga terdiri daripada orang Melayu, orang tempatan, dan sekolah adalah dibina di luar bandar atau di kampung. Untuk faktor politik, dasar pecah dan perintah serta dasar-dasar yang dilaksanakan oleh British, yaitu dasar kerajaan yang menggalakkan kemasukan orang lain yaitu India dan Cina ke tanah Melayu bagi menampung kekurangan tenaga buruh dalam perusahaan perlombongan biji timah pada waktu itu, turut mempengaruhi kemunculan masyarakat maju. Tujuan British adalah untuk memudahkan mereka tadbir tanah Melayu pada waktu itu. Peranan ditentukan untuk setiap kaum untuk memastikan mereka tidak dapat berinteraksi antara satu sama lain, yang menyebabkan ketiga-tiga kaum ini hidup terpisah antara satu sama lain. Oke guys, kamu tahu gak agama dan kepercayaan yang ada di Malaysia ini? Nggak tahu. Abang tahu lah. Oke. First adalah bagi orang Melayu adalah agama Islam. First, merupakan kaum terawal yang merupakan kaum majoriti. Kedua, keseluruhan orang Melayu di tanah Melayu menganut agama Islam yang dibawa masuk ke tanah Melayu pada abad ke-14 atau ke-15. Tiga, kerajaan Melayu Melaka merupakan pusat penyebaran agama Islam yang terkenal. Bagi bangsa Cina pula, mereka menganuti agama atau kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Cina ialah Taoism, yaitu sistem falsafah dan keagamaan masyarakat Cina. Taoism bermaksud jalan dan sebagai satu sistem falsafah. Taoism mengajar pengikutnya untuk mencapai ketenangan jiwa, kedamaian pikiran, dan keharmonian emosi. Dua ahli falsafah Taoism yang terkenal ialah first Lao Tzu dan Chuang Tzu. Kamu kenal? Tidak. Oke. Bagi masyarakat India pula, masyarakat India yang datang ke tanah Melayu turut mengamalkan agama dan budaya yang diamalkan oleh mereka dari tanah air asal mereka lagi lah, dari India lah di sana. Oke. Agama orang India kebanyakan menganuti agama Hindu lah, sebab tak tahu mungkin asal usulnya lah. Oke.
setiap penganut Hindu perlu sentiasa menyesuaikan diri untuk hidup demi masyarakat dan memberi kepuasan kepada nenek moyang serta Tuhan mereka. Oke, seterusnya terdapat kebudayaan dan adat dasar Indonesia. Yang pertama dari bangsa Melayu. Bahasa yang dituturkan oleh orang Melayu adalah dari kelompok bahasa Austronesia. Bangsa Melayu terbagi kepada tiga, yaitu Semenanjung, Kepulauan Melayu Indonesia, dan Filipina yang Madagaskar. Yang kedua, Melanesia dan kepulauan sekitar. Tiga, Indonesia dan kepulauan sekitar dua. Sebelum kedatangan Barat, orang Melayu menggunakan tulisan Jawi sebagai bahasa tulisan. Oke. Bangsa Melayu telah mengamalkan dua jenis adat, yaitu adat pertama, adat Temanggung. Diamalkan di Semenanjung kecuali Negeri Sembilan, di mana raja mempunyai kuasa mutlak dan keutamaan diberikan kepada laki. Yang kedua pula adat Pepakti. Diamalkan di Negeri Sembilan yang bercorak demokrasi mufakat. Kaum perempuan mendapatkan keutamaan. Oke. Melayu pula ada perayaan keagamaan. Yang pertama ada 5 lah. Idul Fitri, Idul Adha, Nuzul Quran, Maulud Nabi Muhammad Rasul, dan Al-Muharram. Seterusnya ada kesenian, ada 5 lah. Wayang kulit, Makyung, Kuda Kepang, Menorah, dan Joset Samelan. Oke, seterusnya ada perkawinan, ada 3, berisi, bertunang, dan pelamin dan sanding. Oke, dari segi pakaian tradisional ada 6. Pertama sarung, pakaian Cik Siti. Pertama sarung. Yang kedua pakaian Cik Siti Wan Kembang. Ketiga pakaian Putri Perak. 4 baju kurung teluk belan. Yang kelima baju kebaya labu. Dan 6 baju riau paham. Oke. Masyarakat Cina pula turut mempunyai pengamalan kebudayaan adat besar. Yang kedua pula semangat kesukaan mereka amat ketara sehingga wujud kongsi gelap. Pakaian tradisi masyarakat Cina adalah seperti sampu, yaitu kombinasi blouse dan seluar, dan cheongsam. Khususnya perayaan kaum Cina. Perayaan tahun baru Cina ini ada 5. Pertama tahun baru Cina, kedua Cham Gome, perayaan Shimi, perayaan Telapar, perayaan Kue Bulan. Oke, dari India pula budaya dan adat tradisi masyarakat India. Masyarakat India percaya pada hikra sosial, yaitu Brahma, Kshatriya, Vaishya, dan Sudra. Seterusnya sistem kasta penambahan jurang pembebasan antara masyarakat India. Dari segi pakaian tradisi mereka adalah sari yang dipakai oleh wanita, manakala pakaian tradisi yang dikenakan oleh lelaki adalah seperti dhotis, betis, dan kurtas. Seterusnya dari makanan India pula, makanan tradisi masyarakat India adalah chapati, paratha, kari, dan sebagainya. Oke, itu saja dari kami. Kami ingin mengucapkan sekian terima kasih. Oke. See you next time. Bye bye.